Okey, dah siap. Masuk. Okey. Dah. Nak pegang ni. Cik. Okey. Okay, Assalamualaikum. Salam Jumaat daripada kami Master Trainer di Usahawan. Sorry. Okay, kita santai-santai je hari ni. So kami ada 6 orang di sini. Maybe kita boleh kenalkan diri masing-masing. Mula dengan Cikgu KB. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Kamar Bahrain, panggil saya Cikgu KB. Okey, so boleh check website saya kbeyondcreative.com. So saya merupakan trainer e-usahawan yang mana kami bantu biasanya usahawan yang mereka peringkat mula dan juga yang dah medium and further lah. So saya juga ada bisnes di bawah syarikat KB Beyond Creative. Itu saja. Okey. Assalamualaikum. Saya Ijul Lufi, panggil saya Coach Ijul. Saya adalah business coach. Saya ada juga beberapa bisnes saya run. One of them adalah kita ada akademi pembangunan keluarga di Jalan Riko Kajang. So kita juga membantu usahawan-usahawan di sana untuk berkolaborasi dengan agensi-agensi untuk membantu usahawan-usahawan untuk coaching, untuk scale upkan bisnes mereka. Right. Okay, Assalamualaikum. Hai, saya Salwa Saleh. Boleh panggil Salwa Saleh, Coach Salwa. Saya sekarang membuat training dalam digital marketing. Banyak specialize dalam copywriting dan juga branding. It's either company branding atau personal branding. Boleh contact, boleh tengok page saya, Salam Pro Solutions, ataupun boleh pergi ke salamsaleh.com. Ya. Hai, Assalamualaikum. Saya Coach Az. Boleh panggil saya Coach Az je. Nama saya Nur Azlina Najimuddin. Saya di sini sebagai master trainer dan of course kita, kalau tengok kita pakai baju merah ni, actually we are from Pedas Group, Pedas Team. So nanti kita akan explain sikit apa itu Pedas Team. So my core business is actually logistics, but training is my passion. Saya punya passion training. Ini live kali kedua saya di sini. So insyaAllah saya akan sharekan part saya sendirilah dan rakan yang lain lah juga. So, kami ada kepakaran yang berbeza. So tanya soalan, like and share. Please like and share. Like and share and like and share a lot. So kita benefit all others. Yes. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nik Zakian Muhammad Zain. Boleh panggil Coach Nik. So saya memang full time training and consultation. Tim kami hari ini adalah terdiri daripada Coach Pedas, iaitu projek kedua selepas usahawan, di mana kami akan memilih usahawan-usahawan yang ingin menolong diri mereka sendiri selama 6 bulan diberi personal coaching. So siapa yang berminat boleh PM salah seorang daripada kami dan ianya akan bermula tidak lama lagi. Alright. Okay. Call bidang kepakaran saya adalah accounting, finance and taxation. So sesiapa yang perlukan sedikit ilmu, saya boleh kongsikan apa yang pengalaman sebelum ni yang bekerja dengan company-company Cina dan Melayu. Thank you Hands Coach over. Ni. Sorry. Saya Suraya, boleh panggil saya Cik Su. So hari ni saya bersama dengan 5 orang coaches. So kami ada 6 orang lah hari ni daripada e-usahawan. Dan sekarang ada program baru, nama dia Pedas. Jadi mungkin daripada kami semua ni ada kepakaran yang berbeza. Dan fokus Cik Su ialah online marketing, SEO dan juga blogging. Okey, silakan kepada Tuan MC kita. Okay, saya nak kita nak mulakan dulu. Kita nak tanya apa benda pedas ni dulu kan. Mungkin saya ingat siapa mungkin boleh bercerita dulu tentang projek ni. Siapa mungkin saya. Okey. Pedas ni singkatan kepada Perkhidmatan E-Dagang Setempat. So basically ada 10 daerah yang telah dipilih dan kami setiap coaches ni mewakili satu daerah. Ni ada 6 saja. Kita ada lagi lebih kurang 4 lagi. Yang hari ni kami actually tengah buat training untuk next kita punya movement lah. So maybe saya daripada Balik Pulau. Saya punya territory adalah Balik Pulau. Saya Beranang. Saya Sungai Mati, Johor. Johor. Paling jauh Kota Negeri Sembilan. Paling jauh. Ya, saya Sungai Koyan, Pahang. So di mana-mana
usahawan di bahagian Pantai Timur jika berminat untuk mendapatkan personal coaching saya percuma selama 6 bulan, boleh hubungi saya. Walaupun bukan berada di Pahang tetapi sanggup turun ke Sungai Koyan. Okey. Dan saya pula, saya di kawasan Tanjung Malim, bermula daripada teritori daripada sempadan Perak sana, kita melangkau sampai ke Kapar hingga ke Parit dan turun hingga ke kawasan yang mana Klang Valley. Itu saja dia punya. Hai Liza, terima kasih kerana watching. Okey, nak tanya. Kita ada lagi empat kawasan iaitu betul. kita ada Kuala di Nerang, Kuala Nerang, Coach Kuala Syah, Kuala Kurau, Coach Dekma, Hmm. dan kita ada di Kita ada juga di Pagoh. Pagoh, Coach Yumidin. dan Orang Melaka kita, orang Melaka. Dan lagi Dan seorang kita ada Tanjung Coach Sheila. Coach Sheila, Tanjung Keling. Okay, alright. So for those yang ada di luar sana, so ada bisnes yang boleh diketengahkan, yang mana ada potential, kita akan try to increasekan. Okay, so nak tahu. Syarat utama kena ada produk sendiri. Now, boleh kita tahu tak? Boleh ceritakan coach, apakah dia punya end result yang kita nak bawa daripada projek ni sebenarnya? Mungkin siapa boleh highlightkan? Okey. Program pedas ni dia baru dilancarkan hari Isnin hari tu. Dia sebenarnya bahagian dia di bahagian Kementerian Komunikasi dan Multimedia lah. Dia sebenarnya objektif dia meningkatkan pendapatan IKS, especially di luar bandar. Macam sekarang dekat PID kan, untuk tahun pertama 10 PID, itu Pusat Internet Desa yang pertama. So itu objektif dia lah, supaya usahawan IKS ni yang diketahui memang menyumbang banyak proporsi yang besar pada pendapatan negara. So nak tingkatkan atas dasar inisiatif kerajaan ini. Itu yang paling besar lah objektif dia. Dan kami, saya tambah sikit, dan kami akan membantu di setiap kita bagi PID, Pusat Internet Desa. Di setiap tempat kami ni, kita akan pilih 5 orang usahawan yang kami akan bantu selama 4 ke 6 bulan ni. Kita akan bantu dia dari sudut apa yang dia perlu untuk dia bangunkan dia bisnes dia. Sama ada dari sudut pemasaran, dari sudut mungkin dia ada sijil halal, ataupun dia nak pergi kepada global. So tujuan kami adalah macam mana kami nak bantu mereka untuk scale up dia punya bisnes ke satu tahap yang lebih baik dalam tempoh 6 bulan ni. So itu yang kami akan buat lah. Okey, itu dari segi asasnya lah. Ya. Ada pertanyaan sikit ni daripada Normah Tajuddin. Dia tanya Sungai Koyan nak kontak macam mana? So, boleh kontak saya di nombor 019 98 22 223. So saya repeat 019 98 22 223. Nanti saya akan bagi detail. Ingat mukanya tu. Okey, ada komen daripada Coach Sheila. Coach Sheila di Tanjung Keling Ya, di Tanjung Keling, Keling. Melaka. Kami tak lupa Coach Sheila ya. Macam buat dekat Tanjung Keling kat mana lah Sheila? Tanjung Keling. Okey, tengok. Dia Google Map pula kan. Okey, basically kita bukan nak cerita pasal pedas sahaja. Yeah. Kita nak bantu usahawan kat luar ni, Coach Cik KB dan yang lain. Maybe kita nak bantu daripada apa-apa soalan saja yang mereka nak tanya mengenai bisnes ke, digital ke, financial ke, Sila tanya. motivation ke, apa-apa saja. Sementara tu kita boleh bincang-bincang antara kita lah dah. Sebelum tanya tu saya cadangkan share supaya lebih ramai lagi boleh dapat Okay, tengok. sharing is caring, Like, sharing is loving. Yeah. Okay, mari saya start dulu. Apakah saya rasa orang kata introduction. Pada saya, kami dah pergi one of the training yang berkaitan untuk apakah rahsia-rahsia untuk menarik bakat pelabur. Kenapa kita mulakan dengan perkara ni? Sebab memang betul kita akan nak meroketkan jualan. Itu salah satu dia punya aim dia. Itu kita tak nafikan. Sales and marketing tu adalah satu engine yang paling utama, sebab ia adalah antara kunci untuk survival dan juga kita punya untuk pergi lebih jauh lah untuk company kita. So tapi untuk pergi lebih jauh lagi, untuk pergi ke seantero dunia, kita perlukan salah satu lagi injection funding lah. Tapi antara yang perkara utama sekali adalah untuk menarik bakal pelabur ataupun potential investor ni adalah salah satu adalah dari segi company itu sendiri, keboleh pasaran syarikat ataupun produk tu sendiri. So antaranya saya melihat banyak, saya tengok saya dah hari tu saya dah pergi perjalanan ke Sungai Besar, pergi ke Sabak Bernam. Saya melihat sendiri warga usahawan
sebenarnya bukan hanya di kampung saja, di bandar pun sama. Saya melihat mereka yang mula nak masuk online ni kebanyakan tiru-tiru orang. Kita tengok dia tiru macam ya orang tu buat ni, dan tambah lagi orang tu tiba-tiba tunjuk showcase dia punya pakai BMW lah, pakai dan tunjuk showcase apa, pakai aksesori, dan dia mula terikut-ikut. Dan kadang-kadang kala apa yang dia buat bisnes tu kadang-kadang tak match dengan dia punya hasrat dia. Pada pandangan saya, untuk orang mula-mula nak start, saya rasa untuk peringkat permulaan adalah kita tahu demand ataupun kehendak orang di luar sana. Antara kalau tanya saya apakah cara untuk saya melihat apa trend ataupun kebolehpasaran produk untuk anda boleh terjun dalam bidang online ni, salah satunya saya menggunakan Google Trend. Google Trend kita boleh melihat secara asas apa macam pola, macam mana, apakah cara. Sebab kenapa diceritakan demikian, sebab 90% kajian menunjukkan rakyat Malaysia menggunakan Google untuk kepelbagaian, antaranya sebagai tempat penyelesaian masalah. Tu dia yang kadang keluar ustaz lah, ustaz Google, doktor Google, apa lagi Pakcik Google. Pakcik Google, dan sampai orang kata Google lah kalau dah ada keyword. Tak tahu Google. Memang itu adalah salah solution. Dan kenapa itu dijadikan sebagai penciptaan saya pada permulaan adalah di situ ada satu database yang mana anda boleh gali dan anda boleh tahu di situlah ada. Salah satu lagi adalah kalau anda nak tahu yang trend permulaan pada pandangan saya adalah mungkin anda boleh pergi ke marketplace yang terkenal seperti Shopee ke Lazada, tengok hot items dan boleh mulakan sebagai start yang permulaan lah. Tapi mereka yang ada maksud Cikgu KB jual produk orang lain dulu. Jual produk orang lain untuk sebagai start. Mulakan dengan mula menjual produk orang lain dulu kan, untuk kita test skill utama lah kot dalam perniagaan, iaitu skill menjual. Ada kos lain tadi. Mungkin kita nak jawab sikit soalan daripada Hazir Zakaria. Dia tanya di area Kajang. Area Kajang macam mana nak apply? Okey. Boleh pergi dengan orang Beranang. Ini Coach Salwa. Okey, terangkan. Kalau untuk orang yang berada di Beranang, Kajang dan kawasan sekitarnya, nanti boleh dekat contact details nanti kami akan sharekan nombor telefon yang boleh dihubungi untuk bertanya macam mana nak apply lah. Basically kami ada timeline sedikit. InsyaAllah by next week kita akan call semua yang berminat untuk diwawancara dan diinterview, dan kami akan pilih 5 yang terbaik lah untuk setiap PID, bukan Beranang saja. Untuk setiap PID seluruh Malaysia kita akan pilih 5 yang terbaik. Jadi jangan risau kalau ada produk, tapi syaratnya produk sendiri. Yang ni tak boleh produk orang lain. So kena ada produk sendiri, kita kena ada bawa produk. Tak kisah kerepek ke, pisang ke, tayar motor ke, dodol ke, apa sahaja, tapi buat sendiri, produk sendiri, bukan produk orang lain. Boleh apply. Nanti kami akan kongsikan. Saya rasa betternya coach kita kongsikan poster pedas. Dalam tu ada 10 PID punya contact list. Kalau tengok ke bawah dekat dalam e-usahawan My ni ada PID punya contact di situ. Tak apa, nanti kita upload lagi sekali dekat bahagian komen. Betul. Jadi you all boleh tengok mana yang paling dekat dengan kawasan PID, mana yang paling dekat dengan kawasan anda. Telefon, hubungi, kata berminat. Tapi kena segera kerana kebanyakan dari kami akan melakukan sesi interview bermula minggu hadapan. Jadi kalau dah tutup, minta maaf lah, kita tak boleh sebab kita dah nak jalan dah ni. Kita dah ready, kita dah excited dengan merah semangat membara ni. Kita dah semangat sangat, pedas dah ni nak cari. Macam ayam McD punya pedas tinggal ganda. Kalau bukan times 3, kita times 10 coaches. Okay. Kita tahan. Ada yang tanya daripada Niza Ahmad, ada had umur tak? Kita tak ada had umur. Mas kena 18 tahun ke atas. Had umur tak ada, tapi mesti minimum 18 tahun ke atas. Bila ada 18 tahun ke. Okey, then ada orang say hi to Cikgu KB. Okey, nama dia say hi. Okey. So share sebelum kita nak sembahyang Jumaat ni, share. Anything nak tanya, Coach Riza pun ada dengan kita. Coach Riz pun ada hari ni. Coach Riz, hi. Coach Riz is part of the ni. Mungkin saya nak tarik balik sikit. Untuk apa kalau you all untuk kita sebagai untuk orang mula-mula yang nak start niaga, apakah dia punya anda punya cara? Macam saya tadi saya gunakan Google Trend ataupun melihat daripada marketplace hot item dan mungkin sebagai dia punya
pembuka cara untuk dia start. Ataupun ada idea lain. Okey, saya masuk dulu lah. Sekejap lagi saya nak solat Jumaat kan. Saya bagi tips dulu lah. Okey, macam ni lah kan. So saya untuk bagi tips sikit untuk orang yang nak mulakan bisnes ni kan. Saya ambil akronim PEDAS. Alang-alang kita gunakan PEDAS je. Kita akronim PEDAS kan. So yang pertama adalah P. P adalah people. So kita kena tahu siapakah customer segment kita, siapakah pelanggan yang kita nak target tu. Kalau kita jelas dengan siapa yang kita nak jual, dia tidak boleh saya buat bisnes untuk semua orang. Dia mesti kena tahu siapa yang patut kita jual. Yang kedua adalah E. E stand for, aku dah lupa dah. Okey. E adalah E adalah energy. Energy adalah tenaga kita sebagai kita yang menjalankan bisnes ni. Kita kena ada sustainability energy. Kita start, kita semangat, tapi bila kita dapat cabaran, kita rasa macam ada orang dia baru kena sikit je dia dah goyang dah. So usahawan dia kena ada energy untuk sustain. So kalau apa pun cabaran dia dapat, dia kena hadapi dengan tenang dan cari solution. Okay, itu adalah E. D adalah delivery. Kita tahu kat mana channel yang perlu kita sesuai untuk kita punya customer segment kita. Macam mana kita nak deliverkan kita punya produk kita, nak pastikan orang tahu sama ada kita nak guna offline ke, nak guna online ke. Kalau online platform mana yang kita sesuai untuk kita punya customer segment. A, tulis. Siapa dengar tu kena tulis. Yang pertama people. Yang kedua energy. Yang ketiga delivery. Yang keempat adalah attribute. Attribute ni dia lebih kepada value, ciri-ciri. Apa value yang kita ada, yang kita nak offer kepada kita punya customer segment. Kalau kita tak boleh bezakan kita dengan kita punya klien kita, dengan kita punya rakan industri kita, macam mana orang nak nampak kita punya bisnes? Orang tak nampak kita menonjol. Ramai orang boleh, everyone can stand up, but not everybody can stand out dalam dia punya bisnes. Ramai orang boleh berniaga, tapi tak ramai orang boleh menjual. Tak ramai orang boleh promote dia punya bisnes ni. Tak ramai orang boleh tarik customer. Okay. Last kali Last kali kira tahu. Last kali S adalah stream. Stream adalah revenue. Macam mana kita nak tahu saluran-saluran income tu datang daripada mana, macam mana kita nak create stream of income kita. Ada orang dia tahu dia jual nasi lemak, dia nampak nasi lemak je adalah stream of income. Dia tak nampak mungkin daripada nasi lemak tu dia boleh salurkan lagi banyak peluang-peluang untuk mendapatkan income. Contohnya dari sudut servis ke, dari sudut produk hiliran lain ke, contoh dia jual sos ke, dia jual sambal ke, dia jual apa-apa saja, jual air ke. So macam mana dia nak multiple stream of income yang boleh menyebabkan dia bukan datang daripada satu saluran saja. So tu adalah akronim kepada PEDAS. Lagi satu saya nak strategize. Strategi boleh Pak. Terima kasih. Saya nak tarik daripada balik huruf D tadi, delivery. Antara saya nampak, antara pada pandangan saya, antara anda, kalau saya senangkan dari segi formation ini, anda kena buat satu namanya perlambangan. Iaitu perlambangan ni adalah perlambangan, kekerapan dan juga sebaran. Perlambangan apa? Brandings, ya. Brandings yang mana logo, color base dan juga ataupun tagline. Ini adalah salah satu cara nak membezakan diri anda dan orang lain. Apabila perlambangan sudah dibuat dan mula penyediaan konten, yang mana penyediaan konten perlu kerap dan juga perlu distribute information ini dalam pelbagai channel. Contohnya antara paling senang Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tahukah anda YouTube boleh anda buat duit? Betul. Tadi. So, sama. Lepas pula. Kalau kita tengok dari sudut kebanyakan kita tengah cakap pasal orang nak buat bisnes. Kebanyakan orang kita selalu nampak kan buat bisnes. Saya rasa coaches sendiri pun selalu sangat jumpa orang datang kata saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu nak buat apa kan. Apa yang saya boleh lakukan, apa yang saya boleh jual. Jadi jangan risau sebenarnya. Pertamanya kena tengok dulu apa yang you betul-betul rasa you minat, comfortable nak jual. Itu adalah salah satu ciri yang akan membuatkan anda akan terus dengan bisnes tu. Tapi dia tak bermaksud you wajib minat benda tu dan you tak boleh jual. Saya bagi satu contoh mudah Dulu saya pernah jual cupcakes. Tahu cupcakes yang ada cream and whatnot apa semua tu kan. Saya jual muffin dengan cupcake ni beribu-ribu ni. Coach Jul. Banyak, memang banyak. Tahun 2013 dulu. Buat dekat rumah lah. Waktu mula-mula nak up tu kan. Homemade lah ni. Homemade lah, homemade.
Tapi tahukah anda, saya tak pernah makan sebiji pun kerana saya tak suka cupcakes. Okey. So, dia tak bermaksud you tak. Dia kena tengok apa customer nak, apa customer suka. Kan? Apa yang kita suka? Apa yang kita suka. Tak semestinya lah maksud saya. Faham tu maksud dia? Dia kat As mungkin boleh. Okay, saya nak tambah dekat Coach Riz tanya nombor 4 tadi apa? Nombor 4 tadi attribute je. Attribute. Ya. Coach Riz nombor 4 tadi Ciri-ciri attitude, ataupun ciri-ciri. value proposition. Cuba cerita sikit daripada pandangan Wan Datuk Azli apa? Dia punya apa attribute ni kita kena actually first kali sebagai usahawan pada saya lah, pada saya have been very positive. In any kind of situation kena very positive. Apa orang nak cakap, isu apa yang orang nak cakap, let them say, oh you tak boleh lah, mesin you tak gerak lah, you tak cukup capacity lah. You have to start, kena stick to kita punya fokus, goal kita apa, what is our next, that's what. Everyone will go down, everyone will go up. Jangan cakap, kita tak boleh cakap lah kita tak ada masalah langsung dalam bisnes. Kita pasti akan terima satu dugaan untuk stok tak cukup, staff lari, or maybe kita punya service customer complain. Kita akan face that one. But how we take it, macam mana we have to stay positive dalam semua. That is the first attribute yang kita kena ada. Kalau nak tanya Datuk, macam mana dari segi you, how you counter kalau you ada challenge, atau tiba-tiba ada satu helikopter tiba-tiba tengah nak deliver, Touch wood. So macam mana, how you Okay, counter? so far tak ada lagi masalah tu, insyaAllah. So apa yang kita nak, kita always remember that bila benda ni berlaku bila benda berlaku, things happen. Ingat satu benda sajalah, apa yang berlaku adalah kita kena counter dia dengan first kali breathe in and breathe out. Because you have to breathe in and breathe. Because bila kita tak tenang, kita tak boleh buat apa-apa keputusan pun. Setuju. So kita kena breathe in and breathe out, stay. Because bila especially wanita, usahawan wanita ni sangat perlukan benda ni. Sebab kadang-kadang wanita ni dia cepat panik. Sebab saya pun kadang-kadang saya panik bila benda-benda berlaku. That's why dalam bisnes dia kena ada combination of man and woman. Dia tak boleh seorang je, perempuan je. Sebab bila seorang perempuan dia terlalu emosi, bila ada lelaki dia tolong kita support. Dan bila lelaki buat keputusan cepat. So bila berlaku sesuatu, contoh musibah atau kita panggil ni apa benda kita kata, kalau perempuan dia akan start to panic lah. So bila kita start to panic, then the system of the organisation kita kepala. Bila kita kepala kita panic, the whole system akan panic. So first I will say that breathe in. So apa yang kita nak kena buat is think the first solution yang kena keluar and start to communicate dengan someone yang can support you. Because you need to be very calm to make decision. Katalah it's something yang you tak boleh. Of course sebelum you jalan tu kena mitigate risiko kan. Risiko mesti ada. Any business mesti ada risiko. Macam kita buat kelas juga, kadang-kadang dah buat kelas, usahawan tak datang. So something you have to be very positive kan. So that is what I do lah. Biasa kalau saya menghadapi apa-apa, first I calm myself down. Sebab tu dalam solat dia ada tomak nina. Dia berhenti seketika tu untuk merancang sesuatu yang lebih besar lagi. Sebab tu kena dia breathe in, then breathe out. Tapi kan saya nak tanya lah kan, kita ada Kak Nik dengan Coach Nik dengan Cik Su. Diorang ni kan nampak macam begitu kompos. Macam kita ni nature dia lain sikit kan. Tapi aku nak tanya macam mana menghadapi cabaran tu kalau dalam perniagaan. Macam mana biasanya mengekalkan ketenangan tu. Nampak begitu, nampak macam nampak macam tsunami dah datang tapi dia orang Ni tengok muka dia. Kalau kira dia betul, tenang je. Yang pertamanya, selamat. Okey, kita akan tenang sekiranya kita dah ada such as business plan or business model. So when it comes to bad times, refer balik apa yang kita dah plan, apa yang kita dah modelkan. So kita boleh tengok, okay, the first one, the plan A, macam ni. Then the second one is plan B. Kalau plan A tak jalan, plan B masih ada. And that's why plan will take a role. Maksudnya kita dah ada peta kat tangan. So macam Waze juga kan, sekarang kita guna peta, kita guna Waze. So kalau Waze ni pergi ke kiri, tengok ada jam, so kena pusing ke kanan. So meaning that kita kena bagi macam ni, be creative and innovative.
And another one, the most important thing usahawan ni bila dia buat business, betul tak? The first thing is sebab nak tambah duit. Betul. Tetapi mereka tidak ada ilmu untuk urus wang. Okay, itu yang menjadi problem. Sebab itu bila buat bisnes, kenapa dalam kelas saya, puan, saya dah buat bisnes 10 tahun tapi duit saya tak bertambah. Kenapa itu berlaku? Kerana tidak ada ilmu untuk urus wang. Yang pertamanya kena ada ilmu bagaimana nak doublekan, gandakan sumber-sumber pendapatan itu. Jangan fix on one channel sahaja. So pastikan ada 3, 4 atau 5 channel yang menyebabkan duit itu turun seperti air terjun ke kepala air. Maksudnya jangan letak dalam satu bakul lah. Okey, kita nak raikan satu sikit lagi. Terima kasih. Tahan kejap. Nak tanya Cik. Okey, sebab ini daripada Puan Cik Sakura Miza. Dia kata macam mana nak naik semangat untuk berniaga. Saya jual online sambal tapi tak ada strategi yang bagus. Tolong Cik Su awak kan pakar menyiapkan pakai sambal. Tolonglah Cik Zadi, tolong, dia tengah ada masalah. Tolong sila. Tapi saya nak sangat jawab pada puan tu, tapi mungkin secara general. Okey, kita boleh kadang-kadang bila kita counselling atau consultation, kita need more info. Jadi it's not fair untuk puan tu dan untuk saya, untuk kawan-kawan juga, untuk coaches untuk terus jawab sebab it could not fit pada persoalan puan tu. Tapi saya believe yang each usahawan, each coaches, each usahawan kita yang di hadapan ataupun yang berada dekat alam maya sekarang ni, kita kena ada a good storytelling. What makes our sambal different berbanding dengan sambal-sambal yang ada di pasaran. Sama juga dalam apa saja juga yang kita lakukan. Sebab sebenarnya kita tak payah pun, memang kita akan rasa macam apa beza aku. It's just a journey. Sebab setiap daripada kita memang tak sama, memang unik. Kalau ada satu bahagian apa yang Esa tu kan, each of kita pun Esa sebenarnya. Walaupun kita ada kembar, tapi kembar kita tu tak akan buat benda yang sama dan pada waktu yang sama dan cakap benda yang sama. Maksud saya ialah kita akan jumpa apa yang kita cari, which means yang akan buat kita ni different sebenarnya. Begitu juga dalam perniagaan kita. Jadi satu perkara ialah apa story kita tentang sambal kita tu, apa yang menyetorikan keseluruhan sambal yang akan bawa cerita perniagaan kita tu daripada kita mula sehinggalah kita ke satu tahap yang berbeza, insya-Allah. Question ada tak macam Dan dari story itu perlu letak USP dan siapa target market. Apa tu USP? USP tu apa, coach? Kena bagi tahu. Sesuatu yang unik. Contohnya sambal tu untuk dimakan dengan apa? Biasa kita makan dengan nasi, betul? Nasi panas dengan gulai. So bila dah ada sambal dah best. Tapi kenapa tak you create sambal tu menjadi sedikit manis dan menjadi spread seperti kaya. So tak adalah market kita untuk orang makan nasi je. So dia akan ada satu target market yang orang breakfast dengan roti guna sambal tersebut. Maksudnya apa beza kita dengan rakan industri kita? Apa yang menyebabkan orang perlu ambil sambal kita, dia tak kena ambil dengan sambal makcik kat sebelah tu? Ya, betul. Apa yang menyebabkan dia perlu datang ke kedai kita, tak pergi kedai orang lain? Apa uniknya kita berbanding orang lain? So betul. ada benda tu lagi banyak kita boleh keluarkan, orang akan nampak kita menonjol dalam Kau selalu anak kuat jawapan tu kadang-kadang ada dalam diri kita juga. ada dalam diri kita. Betul sebenarnya yang buatkan saya terfikir macam pling tu tadi. Sebab tadi intro tu Cikgu KB dah cakap Cikgu dah. KB tak nampak? Cikgu KB dia dah cakap dah. Usahawan ni, kita kebanyakan daripada usahawan yang kami jumpa ni pun biasa tengok orang tau. Dia tiru, orang tu jual goreng pisang, orang tu jual sambal, dia jual sambal. Bila meniru ni, dia tak ada sense of aku jual sama je dengan orang, dia tak ada keunikan tu. Jadi apa yang kita nak cuba tonjolkan kepada usahawan hari ni, you tengok you punya pesaing ni, tengok orang ni jual sambal macam ni, daripada pesaing tu kita ambil, kita tengok apa yang kita boleh tambah baik dan yang kita buat unik supaya kita ni lebih menonjol dari pesaing kita. Term dia adalah tiru dan inovasi kan? Okey, saya tambahkan untuk teknikal. Okey, kalau summary-kan ni, saya ada satu tools yang mana anda Google dengar betul-betul benda ni, keyword sheeter. Macam nak ejaan dia sikit Cikgu KB. Qaf alif. Solat Jumaat dah keluar. Okey, KEYWORD SHITTER, keyword sheeter. So apa bagus pasal tool ni, for those yang tadi kita bercerita tentang story, tentang mencari
competitors, the best is guna tools ni. For example, anda dah keluarkan keyword sheeter ni, cuba masukkan keyword, contohnya sambal, anda go tekan find. Sistem ni sangat bagus, dia akan galikan apakah orang cari pasal sambal ni. Ini sebagai untuk permulaan untuk story. Dan bila kalau katakanlah dalam anda nampak dalam senarai keyword ni ada nama competitors, itu makna mereka dah famous, maka anda boleh masuk dan cuba tengok apa mereka buat dan cuba innovate. Dan apa yang saya nak highlightkan dari sini adalah anda boleh dapat certain ideas dan untuk anda boleh take off lah. Hopefully jawapan saya dan kami semua tadi membantu. Okay, maybe kita boleh jawab sikit soalan. Ada soalan. Kita ada dari Coach Mofas tanya juga, saya ada staff macam mana nak maintain. Lepas tu ada soalan juga daripada Yati, macam mana nak pasarkan servis melalui digital marketing. Kamal. Dan dengan Coach Kamal pun, kita banyak coach masuk dalam ini. Kalau produk senang untuk kita jual online, how about servis? Selalunya bila yang buat servis ni, apa strategi yang perlu dibuat? Boleh share sikit. And then kita ada daripada Rocktex Kudai, macam mana nak jadi usahawan? So okay, mungkin saya boleh jawab sikit mengenai servis sebab saya berada dalam industri servis. Saya buat logistik logistik, international logistik. Saya ada 32 partner all over the world. So apa yang kita nak cerita pasal online dulu, saya tak, sebelum saya jadi trainer digital ni, saya tak percaya sebenarnya. I'm a old school lah. Antara ni I'm a old school sikit lah. Nak pergi ke digital ni it's not my thing Tapi because of the trending and mentor saya, setiap business mesti ada mentor Kita tak boleh gerak sendiri. So kena ada mentor. Mentor saya cakap, if you are not in digital, you don't have business. So bila tidak begitu saya dicabar, then saya start to understand apa yang keperluan di Facebook, di Google. Dan jika you Google hantar barang ke Sabah, saya ada nombor 1 iaitu kepakaran Cik Su lah dalam SEO ni. Macam mana kita nak letak kita punya tu positioning kita di page pertama. Okay, kalau melalui servis ni apa yang saya kata, kita tak ada produk tapi kita ada servis. Keep on postkan soft selling. Soft selling ni macamnya apa yang kita dah buat, apa projek-projek reference yang kita dah jalankan, ataupun kalau you buat servis aircon, ataupun you buat servis apa biasa usahawan kita servis interior design, semua produk hasil tuition hasil daripada servis tu you letak dekat dalam Facebook atau di Instagram atau juga di Google. So ini yang penting untuk kita marketkan dalam digital. Bukan servis tak boleh digital. Orang kata saya ada servis, saya tak boleh nak marketkan. It's simple. Service and product is one thing. It's something yang kita kata kita boleh jual. So servis boleh di pemasaran digital. Jualan digital online. Okay, mungkin Cik Su boleh continue. Okay. So dekat bahagian yang servis dan saya tertarik dengan sambal tadi, nak patah balik servis dan sambal. Dia orang ni sebenarnya, kita ni suka sangat beli barang, tapi kita tak suka orang jual-jual sangat kat kita. So itu yang kita boleh buat dekat online. Sebenarnya kita buat pemasaran digital, kita bukan suruh orang beli barang kita. So kalau kita suruh orang beli, kita akan frust orang tak beli. Tapi bila kita kongsi our passion, kongsi our recipe, kongsi our cook ataupun makanan kita, gambar, orang akan start mula tertarik untuk tanya, dan dia pun nak sama juga macam kita. Dia akan mendatangkan lebih banyak jualan selepas itu. Biasanya kalau untuk yang baru nak bermula berniaga, dan kawan-kawan kita kat Facebook pun dia tengok kita buat apa. Sebenarnya kadang-kadang ada orang cakap kawan kita ni tak akan beli daripada kita. Ada orang dia cakap macam tu. Tapi Cik Su rasa kawan kita lah yang dia suka sangat nak beli dengan kita. Dia cuma tunggu waktu yang sesuai, the right time, the right product, dan dia akan beli daripada kita. So kalau kita dapat jual dengan kawan, dengan saudara mara kita, itu tanda satu petanda yang bagus. Alright. Sebabkan itu saya mohon izin dulu untuk pergi ke solat Jumaat. Diserahkan kepada rakan-rakan saya. Teruskan live. Pada yang lelaki tu jangan lupa kita sama-sama pergi solat Jumaat. Okey, terima kasih Coach Ijul. PID mana? Okey, saya PID Sungai Mati Johor, Muar Johor. So siapa usahawan-usahawan di sekitarnya dekat Sungai Mati kan, Muar dan Melaka tu, ujung-ujung Melaka sepadan kat selatan Melaka boleh nanti kita akan masukkan poster dekat dalam komen tu, boleh contact dekat
Sungai Mati itulah. So dapat 6 bulan dengan Coach Ijul. Ya, untuk 5 usahawan orang Sungai saja. Mati. Saya akan turun ke Sungai Mati untuk buat interview pada 8 hari bulan 9. Jadi kalau nak hantar nama mesti kena sebelum tarikh tu, sebab nanti pada hari tu saya akan turun, kita akan buat interview bersama dengan orang MTech Dan terus juga pilih 5 kita akan terus usahawan. pilih 5. Ya. Okey, Cik KB. Okey, saya sebab kena dipanggil. Panggilan alam. Panggil. Okey, saya punya pada baker-baker yang berada di sekitar territory tadi, start mulai daripada Parit Perak menurun hingga ke Klang Valley, pada mereka yang berminat untuk melonjakkan produk mereka ni, boleh hadir ke saya punya session 12 hari bulan September 2019 di Pusat Internet Desa Tanjung Malim. So insyaAllah dengan wadah yang kita ada ini sangat bagus untuk fotos yang untuk kita take off lah, untuk anda meluncur ke overseas. Alright, thank you Cik KB. Okey, kita nak jawab satu soalan, bukan soalan lah, statement daripada Ramdan bin Kadiran ya. Alright. Okey, kita nak cerita sikit pasal dia usahawan kena ada produk. Kalau tak ada produk maka tiada bisnes. Okey, produk ni dia ada produk ialah sesuatu. Okey, dia ada dua ya. Produk can be tangible dan can be intangible. Tangible ni boleh dipegang. Contoh sambal ataupun boleh dirasa, baju, lipstick, itu adalah produk yang boleh dipegang. Produk yang tidak boleh dipegang adalah seperti servis. Training adalah produk servis, logistik adalah produk servis, dan kena faham konsep ini. Bukan bermakna kalau tidak ada produk, ada orang dia confuse mengenai produk ni. Produk adalah satu benda yang kita boleh jual. Kita boleh jual, it can be boleh dipegang, it can be just dengan rasa sahaja, iaitu servis. Ini yang saya cuba nak fahamkan oleh Ramdan ya. Okey, macam mana saya nak beli, okey, daripada Coach Mofal, macam mana saya nak beli jiwa pelanggan? Mungkin yang ini boleh jiwa pelanggan, boleh Coach Salwa cerita sikit sebab dia Jiwa Sebab main jiwa. Kita punya buku pun banyak jiwa, drama, emosi kan. Okey, saya teringat satu kisah lah ya. Kisah ni baru dikongsikan kepada kami coaches oleh trainer kami tadi. Bagaimana dia membeli jiwa bukan setakat pelanggan tau. Dia beli jiwa investor. Investor ni kita kata orang yang melabur duit ke bisnes. Maknanya you dapat modal daripada dia. Bukan senang tau nak dapat modal daripada pelabur ni sebenarnya. Tapi ada satu bisnes ni, dia bukan setakat berjaya menjual, membeli jiwa pelanggan dia, tapi dia berjaya membeli jiwa. Macam mana dia buat? Pertamanya, dia punya storytelling sangat perfect. Perfect dari sudut dia berjaya convince kepada pengguna dan pelabur dia kenapa produk dia wujud dan kenapa orang kena dapatkan produk dia. Okey, produk dia sebenarnya adalah flashcard. Kalau kita dengar kan, flashcard ni bukan lama-lama. Kedai buka, kedai ada banyak kan orang jual. Banyak orang jual. Okay, itulah yang membezakan dia, yang macam Coach Nick kata, USP tadi. Flashcard dia cipta ni khas untuk orang pekak, orang tidak ada pendengaran yang baik. Dan cara dia buat bila dia jual tu, dia menceritakan bagaimana produk tersebut berjaya menyelesaikan sengketa. Sengketa dan pergaduhan antara seorang anak dengan seorang bapa sebab dia orang tak boleh communicate. Nak pakai sign language pun dua-dua tak berapa nak pandai. Orang seorang tak boleh, seorang boleh kan. So asyik bergaduh je, masa-masa muka. Sebab dah dulu dewasa ni, bukan cakap budak-budak kecil je, dewasa. So dia tak boleh communicate dengan baik. Dan orang ni, si Polan ni menyediakan flashcard khas untuk orang kurang pendengaran tadi, yang pekak tadi. Dan lepas tu dia boleh bercommunicate to each other. So itu adalah salah satu cara yang anda semua boleh buat sebagai usahawan, membeli jiwa pelanggan dengan mengatakan apa keunikan dan kenapa you kena beli produk melalui storytelling. Saya ambil balik contoh sambal tu kan. Sambal ni kalau kita dengar kan adalah satu bukan keperluan. Perlu ke Coach Az nak makan hari-hari? Tak ada. Memang bukan keperluan kita. Tapi dengan penceritaan yang baik, kita katakan
dengan membeli sambal ini, bila anda travel ke luar negara atau anda pergi ke mana-mana, anda boleh dapat rasa Malaysian, ataupun anda bekalkan kepada anak-anak di asrama. Anak-anak tak lesu, boleh makan dengan berselera, jadi dia boleh study, boleh dapat straight A, you know, stuff like that. You boleh ceritakan apa fungsi daripada sambal you tadi. You boleh cerita sampai you pergi ke anak you dapat beasiswa pergi luar negara. Dia punya relation dia tu berjujuk. You pandai buat storytelling, you boleh beli jiwa pelanggan you. Tak kisah apa sahaja produk, walaupun pencungkil telinga. Betul. Boleh buat storytelling dengan So baik. I nak add sedikit. So again, bila nampak I mesti relate dengan duit. Kita kena tengok kita nak guna berapa channel untuk dapatkan duit daripada sambal tu. As for me, kita tengok siapa target market kita, berapa golongan. For example, the first thing is kita nak jadikan sambal tu sebagai hadiah. Okay, hadiah. For example, kita boleh contact procurement department untuk mereka buat sambal ni sebagai hadiah. Sebab for example, sambal hitam Pahang. So nampak macam Pahang punya authentic food. So setiap syarikat ataupun badan kerajaan yang ingin mengadakan, let's say family day ataupun as a gift kepada VIP yang datang, salah satunya adalah sambal. So cuba bayangkan ada berapa jabatan kerajaan dan jabatan swasta yang kita boleh capture the market. Yang keduanya yang selalu ada daripada awal tahun sehingga hujung tahun, iaitu majlis perkahwinan, dan jadikan sambal itu sebagai salah satu goodies. So bayangkan setiap hari, setiap bulan ada orang kahwin dan ordernya kalau dah untuk Pesanan dia. ya, mesti Banyak. for the minimum of at least 500 Betul. jemputan. So cuba bayangkan kalau setiap hari ada 500 dan 1000, rasanya satu kampung ni kita dah boleh buka employment untuk orang Orang di kampung komuniti untuk membantu. setempat, Ya. kan? Kita membantu orang Okey, setempat. kita ada soalan daripada Yati DB. Adakah program Berkedas ni berada di Sabah dan Sarawak? Okey, mungkin saya boleh tolong jawab di sini. Buat sementara ni 10 daerah ini dulu, 10 dulu. Kita nak dapatkan good feedback daripada usahawan dan kita nak bantu 10 ini dulu di ke tempat 10 area yang kita sebutkan tadi. Dalam tahun depan, insyaAllah projek ini sekiranya dia sukses, kita akan extend kepada lebih 21 kawasan yang lain, yang di mana akan diidentify oleh lebih banyak MDEC dan support-support daripada inquiry. Beginilah yang kita nak tahu di mana yang you all perlukan pedas ni kan. So insyaAllah kita akan buka lagi sayap ni ke tempat lain. And then kita ada Tapi Kak Az, kalau untuk Puan Yanti yang berada di Sabah Sabah, dan Sarawak, okey. usahawan yang berada di Sabah dan Sarawak, walaupun belum ada pedas dekat sana, tuan-puan boleh sertai e-usahawan, sebab e-usahawan akan berakhir hujung Oktober. Jadi cepat-cepat cari dekat mana. InsyaAllah nanti kami kongsikan juga kalau ada usahawan, kalau ada trainer yang berada di sana, join kelas mereka. So kelas tu pun percuma untuk semua rakyat Malaysia untuk pertama kali, kelas asas online marketing. okey, mungkin ada soalan lagi ke? Okey, hi Coach Dekma, dan kita ada hi Zalia, Hazlin. Share, tekan button share ni sebab kita tak tahu siapa yang akan bermanfaat daripada program sejam kami ni. Pedas ni kan? Pedas ni dan juga sejam ni. Actually bukan mengenai pedas saja. Kita nak pedaskan ni ada banyak cara ya. Pedas Coach, kan? Kita boleh pedas dalam online. Usahawan sambal Kan yang nampak bertanya. kan soalan tadi ada soalan kita sambal. pedaskan sambal tu. Pedaskan sambal lah. So mungkin kita boleh juga cerita sedikit mengenai platform-platform yang kita boleh pergi. Contohnya macam Cik Su, dia sangat apa? Cik Su maybe Saya fokus kepada Google dan juga YouTube. Sebab sekarang ada marketing ni ada dua cara lah. Dia ada banyak tapi kita cerita pasal dua lah. Satu ialah kita punya, maksudnya bila orang tu tak cari tapi kita push di depan mata dia. Contohnya macam Facebook lah, dia tak cari tapi of course lah sebelum tu dia berminat lah dengan topik tu, tapi out of sudden kita punya iklan tu lalu dekat dia. Itu satu contoh iklanan lah. Satu lagi contoh ialah dia memang cari. Dia memang cari, dia type dan dia cari. So enjin carian paling besar yang rakyat Malaysia cari ialah Google, dan yang kedua ialah YouTube. Buat masa sekarang lah. So bila orang cari ni, dia punya potensi untuk dia close ataupun dia beli barang tu lebih tinggi. Dan fokus Cik Su ialah penulisan dekat blog untuk naikkan konten supaya website kita macam bisnes Kak Az, bisnes Coach Salwa, bisnes Coach Nick berada dekat page pertama.
Google bila prospek ataupun kita punya bakal-bakal pelanggan tarik. Google lah sebab dia tengah Google, memang tengah Google dan tengah nak cari. So kita kena duduklah dekat first page masih dia cari. So nama dia ialah SEO, search, cari, E engine yang gerak dalam tu, O optimization. Optimization ni nak optimizekan kita punya website berada dekat page pertama. Itu bahagian Cik Su. Mungkin bahagian Mungkin kita jawab sebelum ke coach. Kita ada satu soalan daripada Sakura Miza. Ada ajar strategi online tak? E-usahawan tu macam mana nak apply? Okey, cuba coach jawab. Ada link tadi kepada Cik Sakura Miza dekat komen atas sikit. Page admin telah letakkan satu link pautan. Cik Sakura klik link tersebut dan terus daftar secara dalam talian. Nanti akan ada boleh pergi course. Dia ada dua, satu online, satu face to face. Jadi yang online ni Cik Sakura boleh terus belajar secara dalam talian, terus boleh belajar. Atau yang kedua face to face, jika ada kursus di tempat kawasan Cik Sakura tu, Cik Sakura akan mendapat SMS daripada pihak MDEC, daripada pihak e-usahawan, maafkan saya, mengatakan adanya kursus dan jika Cik berminat, Cik boleh pergi ke kursus tersebut untuk dapatkan face to face. Syaratnya adalah 18 tahun ke atas, Malaysian dan tak pernah pergi lagi kos e-usahawan. Okey, kalau bisnes, ada soalan daripada Coach Mufaz, kalau bisnes dropship boleh apply program PEDAS tak? Tak boleh. Sebab kita memang nak bantu produk lokal owner untuk ke luar negara. Kita akan ajar macam mana nak ke luar negara. Okay, so ada satu soalan lagi daripada Yati DB. Saya adalah seorang designer untuk pakaian. Adakah dalam program e-usahawan mengajar tentang bagaimana untuk saya mengambil gambar design serta pakaian saya? Ini sangat seronok sebab kami ada beberapa daripada kami baru je pergi kelas creative content yang kita belajar macam mana nak ambil gambar dengan baik dengan handphone. Dan banyak sangat sebenarnya handphone ni kita boleh gunakan dalam program-program kita. Sekiranya datang ke kelas-kelas kami, InsyaAllah kita akan ajar basic bagaimana nak mengambil pakaian. Dan saya sarankan mengambil gambar mengambil pakaian. Gambar ni dah lapar. So sekiranya datang ke kelas saya atau mungkin kelas yang lain, bawa aja produk. Saya sarankan you all kena bawa produk. Because bila kita bawa produk, kita sebenarnya kita tak tahu antara usahawan-usahawan di dalam tu yang kita berjumpa, siapa akan jadi customer kita, siapa akan jadi partner kita. It can be banyak ni So, bawa aja produk tu. Kita kalau tak tahu nak ambil gambar, sebab semua trainer sudah diajar bagaimana untuk mengambil gambar secara basic menggunakan handphone. Dan insyaAllah jika datang ke kelas kami, kita akan ajar you macam mana rule of third dan sebagainya lah, warna yang perlu diletakkan, cahaya, pencahayaan dan sebagainya. Bawa aja Yati kalau nak datang. So ada soalan lagi yang kita nak jawab ke? Sebelum tu mungkin bagi kawan-kawan yang berada dekat depan page e-usahawan ni, boleh klik share. Sebab bila kongsikan video ni boleh sampai pada lebih ramai rakyat Malaysia tentang peluang-peluang menyertai e-usahawan dan juga PEDAS. Okey, mungkin kita pun dah nak habis. Kita sebenarnya tadi tak lambat sikit. So mungkin kita akan habis lambat sikit. Boleh tanya apa-apa je. Kepakaran Coach Nick adalah dalam bidang apa ya Coach Nick? Boleh ceritakan? Tentang account, taxation dan bagaimana ilmu-ilmu keuangan ini boleh menyebabkan anda buat bisnes dan menjadi semakin kaya dan kaya. Sekiranya anda tak cukup ilmu wang itu akan lari. Wang itu akan bocor. So sekiranya berminat untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, boleh PM saya, boleh cari di Facebook Coach Nick Zakia Zain. Okay, macam saya lebih kepada bisnes dan juga marketing. Dan saya punya I just love to do guerrilla marketing dan juga mindset, millionaire mindset. So sekiranya anda ada masalah dengan mindset, bolehlah datang kepada saya. Bukan saya tak ajar digital, but I love to set people's mind first before you actually move forward to your business. Okay, so maybe Coach Salwa? Saya sebenarnya fokus saya banyak terarah kepada working at home mothers dan staying at home mothers, kerana salah satu visi yang syarikat saya lah, saya cakap lah Salam Pro Solutions adalah woman empowerment, pemerkasaan wanita. Jadi saya banyak lebih close lah, bukan tak bantu lain, bantu, tapi kalau nak kata specialization, saya lebih dekat dengan
golongan-golongan wanita, ibu tunggal, wanita yang terpaksa berhenti kerja, diberhentikan kerja, maknanya working daripada rumah. Kita nak ajar macam mana masih boleh menjana wang walaupun dari rumah. Kerana saya pun sebenarnya memang working at home mothers daripada 2013. Cuma sekarang dah jadi bercampur-campur jawatan, jadi malu asing. Tapi nak kata dekat perasaan, cabaran, rasa semua tu kira memang faham sangat lah, insyaAllah. Jadi kalau working at home mothers dan ibu-ibu yang berada di rumah di luar sana, boleh PM saya anytime, Salwa Muhammad Saleh. Just tell me what's your problem ke apa ke. Kita ada support group WhatsApp pun ada. Jadi just jangan pendam, jangan rasa rendah diri, jangan rasa tak gerti berniaga, jangan rasa duduk rumah tak boleh buat apa-apa. No, that's not true. Just PM, kita akan cuba bantu. Jangan terus datang minta duit je. Kita tak nak buat macam tu. Kita tak mau bagi macam tu. Kita tak nak bagi ikan. Kita nak bagi ikan, kita nak bagi pancing. Kalau you all datang minta kat saya, Coach Salwa, saya memang nak mula berniaga, boleh tak bagi saya 3,000? Saya memang akan buat tak nampak je mesej tu. Ya, ni jujur ni, sebab banyak yang datang macam gitu. Kita bukan bank. Kita bukan bank. Tapi kalau nak tanya yang lain, PM sahaja. Okey, ada soalan daripada Yati lagi. Program e-usahawan termasuk juga pensijilan produk dan branding ke? Okey, maksudnya pensijilan produk. Halal. Okey. Buatan Malaysia. Sebab itu kita perlukan produk owner yang join program kita. Pedas ada. Kalau e-usahawan tak ada. E-usahawan hanya di peringkat basic. Cuma tapi ada sijil. E-usahawan ada sijil. Kehadiran. Okey, tapi di dalam portal go-ecommerce.com.my dalam tu kita ada banyak sangat khusus yang you boleh ambil secara percuma dan dapatkan sijil. Okey, kami kat situ banyak coaches, boleh ambil mana-mana saja, boleh rasa-rasa nak coaches ni pergi je kelas dia. But of course you kena register dululah, dan di situ kan ada sijil ya. Mungkin kita bagi tahu kelas kita yang terhapis. Okey, mungkin okey kejap ya. Ada satu soalan lagi ya. Daripada Sakura, boleh bagi link FB puan semua. Saya ni kurang ada semangat, kadang-kadang semangat hilang. Oh, okey. Kalau satu tips ya. Satu tips. Setiap pagi, satu tips daripada saya sebelum kita, untuk saya bangun, setiap pagi saya bangun, satu benda yang kita tak buat ialah bersyukur. Kita kena bersyukur yang hari ni kita hidup. Okay, kita kena tahu hari ini kita hidup. Dan first kali apa yang saya buat ada 5 second punya thought. Okay, apa yang saya nak buat untuk hari itu dalam masa 5 second itu saya akan fikirkan dan saya akan visualize. Dan kebiasaannya pada hari Jumaat, saya akan baca 10 ayat kafi. You try this, dia akan menenangkan you. Lepas tu untuk Sakura ini untuk Sakura, dan sekiranya you ada masa sambil-sambil nak make up tu, sambil-sambil nak siapkan anak, bukalah motivational talk. Dalam YouTube banyak je, just taruh motivational speaker, motivational talk. Dan ambil masa untuk dengar, walaupun kadang-kadang kita tak faham tapi ambil masa mendengar, sebab positif aura daripada mereka amat penting. So kemudian kita boleh link-link yang lain. Bateri pun dah habis ya. So bateri pun dah habis, maybe Cik Su boleh link Facebook saya ialah Puan Suraya Ali. Tak apa, kita akan tinggalkan di bawah. Dan bagi usahawan di kawasan Kota Negeri Sembilan atau berhampiran yang nak join Pedas, tarikh interview ialah 13 September, yang kita akan letak juga dekat bahagian link. Link Facebook pun kami letak, link link interview untuk menyertai Pedas pun kami akan letakkan di bahagian bawah live ini kejap lagi. Cik Su ada 2 kelas ya. Satu e-usahawan dan satu SEO. SEO kelas. Bulan ni ada 2 kelas, satu e-usahawan 14 September. 13 September tadi tu dekat interview Pedas dekat Kota Negeri Sembilan. 14 September kita kelas e-usahawan di Cyberjaya. 15 September kelas pagi kita tulis blog, petang kita buat video YouTube supaya kita punya SEO kekal dekat ranking nombor 1. Tu 15 September. 16 September kita sambut Hari Malaysia. Okey. Salwa. Okay, untuk masa ni untuk bulan September saya masih belum ada date khas untuk kelas
usahawan atau sebarang kelas lain untuk digital, kerana saya telah di block book oleh beberapa agensi dah. Bulan September adalah bulan agensi untuk saya apparently. Tapi untuk usahawan di sekitar Branang, interview kita akan cuba lakukan pada 10 September minggu depan. Cuma saya perlukan sedikit, nanti saya akan letakkan kembali contact number dan link. Jadi boleh tengok tarikh yang sebenarnya. Kami semua akan letakkan link. Jadi stay alert dekat video live ni dan tengok bahagian komen. Jadi kita boleh sentiasa update lah Dan kongsikan pada kawan-kawan usahawan yang lain. Yang paling penting kena like, love dan kongsi. Okey, untuk saya minggu depan saya akan berada di utara. Saya akan berada di Penang dan di Kedah dan di Jitra. Okey, saya akan berada di Kedah 2 hingga 4 hari bulan. Itu program dengan Mara. Lepas tu kita akan boleh check out di Mara punya portal Kedah, area Kedah ya. And then saya juga akan berada 5 hari bulan. Sekiranya ada sesiapa yang di area tu nak datang jumpa saya untuk just talk. Okay, coach saya ada masalah ni, you can just talk, datang. Kita boleh tengok di Facebook saya, Nur Azlina Najmuddin. 6 hari bulan saya akan berada di Balik Pulau untuk interview pedas. Balik Pulau ya, pusat internet desa di Balik Pulau, nanti saya sharekan juga. 7 hari bulan saya ada di Hotel Seaview dan Penang. 18 saya akan ada di IKBN Jitra. InsyaAllah kami akan turun ke Kuala Kurau pada 10 hari bulan. So Kuala Kurau dengan Coach Dekma boleh contact dia juga. Nanti kita akan share juga benda tu. Dan basically yang lain-lain tu sekiranya untuk kelas seterusnya, follow Facebook saya Nur Azlina Najmuddin atau Rich Academy. Di situ kadang-kadang saya share, atau di Instagram saya Nur Azlina Najmuddin, itu adalah Instagram saya. So saya punya just that saranan saya, keep on going, jangan putus asa. Life is like that, so keep on going. Okay, kalau kita tak ada positive thinking, kita kawan dengan orang-orang yang positif, sebab mereka akan bagi kita satu aura untuk kita naik. So kadang-kadang kita down, kita kena kawan dengan orang yang baik lah, yang auranya positif. Kita tak nak orang yang suka cakap negatif. So macam kami ni memang kita keep each other padding, kita pad each other kan, sebab kadang-kadang ada banyak benda dalam perjalanan kita untuk buat bisnes ni, ada banyak benda akan kita jumpa lah. And that is me. So maybe stay tune di Usahawan punya portal untuk lebih banyak live video daripada coaches kami. Kita ada dalam 12 orang coaches yang akan start to live from time to time lah. Watch out Usahawan, sebarkan. InsyaAllah kita akan bantu yang lain-lain juga. Okay, Coach Nick. Okay, untuk saya 4 dan 5 saya akan berada di Pusat Internet Desa Sungai Koyan, Pahang. So siapa yang berminat untuk dapatkan personal coaching secara percuma, boleh hubungi saya secepat mungkin. Sebab tarikh ni dah minggu depan. Kalau lambat nanti, sebab kita hanya pilih 5 yang terbaik dan bernasib baik, yang memang akan dibantu dari segi gandakan pendapatan. Sekiranya tidak ada persijilan, kami akan cuba bantu dari segi persijilan. Dan juga tentang e-commerce, Malaysia e-commerce dan international e-commerce. Dan ada 2 lagi yang akan kami bantu sekiranya anda terpilih sebagai 5 yang bernasib baik. So cepat-cepat PM dan kalau boleh cerita sedikitlah mengenai latar belakang usahawan. Dan 4 dan 5 September di Sungai Koyan. Kelas e-usahawan adalah di IKBN Bacok 7, 8 dan 9 September. Lepas tu 10, 11 dan 12 di Kota Baru. Dan tarikh-tarikh banyak lagi, just PM saya atau Facebook saya untuk dapatkan tarikh-tarikh terdekat. Dan sekiranya anda ada grup yang nak buat personal coaching atau kelas e-usahawan khas untuk grup anda sahaja, anda boleh PM saya dan kita arrange the date and the time. Okay, so jangan lupa e-usahawan dan pedas akan membantu anda untuk menjana pendapatan secara online dan offline dengan kepakaran-kepakaran kami sebagai coach. Okay, kita dah nak di hujung rancangan dah ni. Cuma ada lagi 2-3 soalan yang kita akan quickly answer secara sekali lalu. Okay, daripada Encik Ikram Dani, bisnes pasar malam boleh join ke? Kalau untuk usahawan boleh. Kalau untuk pedas, kalau bisnes pasar malam tu produk Encik, produk anda, boleh. Tapi kalau produk orang lain, tak boleh. Daripada Encik Wicks, wholesaler luxury list,
Bisnes kilang papan boleh apply pedas ke tak? Jawapannya sama. Kalau bisnes papan tu encik punya, you are the owner of the business, you boleh apply. Kalau bukan bisnes anda, maaf tak boleh join apply untuk pedas. Tapi usahawan boleh, tak ada masalah. Last kali daripada Puan Yati DB, sekiranya saya telah menyertai program ini, adakah saya masih boleh menyertai kelas e-usahawan untuk modul yang lebih advance? Adakah yuran yang dikenakan dan berapa yuran yang minimum untuk program ini? Okey, untuk saya memang kami ada, untuk saya dan yang lain-lain dia ada, setiap coaches dia ada program advance center sendiri. Untuk saya dan juga Coach Mufaz, kami berada dalam program sales shooter. Sales shooter ni kita of course ada course dia, dan kita akan coaching untuk 3 bulan dan kita akan intensif coaching ya. So track record kita memang best. Sekarang ni kami sedang coaching Jamu Ratu Bonda Rosita, dan insyaAllah dia akan expand kepada seluruh Malaysia. Dan kita tengah screw semua drill supaya kita dapat sales on the spot. Berapa harga? Beritahu. Untuk sales shooter is 500. Okay, 3 months coaching, 500. So 3 month coaching, incentive coaching ya, kita akan Intensif, bukan intensive coaching. Itu maksudnya dah lapar. So kita akan actually coach you 3 months, dalam masa 3 bulan tu memang kita akan coach you gila-gila lah. So that is daripada saya lah. Yang lain-lain tu saya mungkin Kelas advance. Kelas SEO dan juga YouTube. Yang tu satu hari pukul 9 sampai pukul 5. Siap YouTube, siap blog. Terus RM550 seorang. 15 September. Saya bulan ni tak ada, tapi if you want to come, you always can come and buat personal coaching. It's usually you have to PM me the time, sebab time memang macam penuh sangat. Jadi kalau berminat, tanya date, kita akan work out the dates. Cuma untuk September dan Oktober saya tidak membuka sebarang kelas untuk public buat masa ni kerana banyak kelas lain. Oh ya, tadi e-usahawan percuma first time. First Kalau time. nak datang kali kedua Kena bayar RM80. Yang kami nyatakan tadi tu kelas advance oleh coaches. Okay, ni ada kelas advance. Okay, so kelas advance, kalau tampak memang Ni orang Pantai Timur. Okay, so tajuk pertama adalah maksimumkan untung dan minimalkan cukai. Yang keduanya adalah urus wang sehingga dompet menjadi semakin tebal. Dan saya juga buat kelas untuk Shopee. Dan insyaAllah dalam bulan 11 akan ada kelas untuk eBay atau Amazon. So stay tune. Cuma kelas-kelas advance ini hanya akan dibuat selepas bulan 11 kerana 9-10 dah full e-usahawan. Okay, so stay tuned and keep on PM for the latest updates from us. Okay, kami pun nak pergi makan sebab kita pun dah off tadi. Tadi ada technical issue, actually pukul 12 kita kena start tadi, tapi kita start lambat sikit. So kita habiskan. Bye-bye dah. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.